Hai, Assalamualaikum guys. Kembali lagi dalam channel Cikgu Aya. So, hari ini kita nak sambung lagi membincangkan tentang tajuk kecurunan dan luas di bawah graf, di mana kita masih lagi ingin membincangkan tentang graf jarak masa. Tetapi kita masuk bahagian kedua, bagaimana cara untuk kita mencari laju daripada graf jarak masa. Apabila diberi soalan, masih lagi contoh yang sama di mana graf ini menunjukkan graf jarak masa, dia minta kita untuk mencari laju. Okey? So, kita nak cari laju dalam kilometer per jam kereta itu dalam tempoh di sini 90 minit yang pertama. Jadi, kita perlu tahu di manakah beradanya 90 minit yang pertama. So, di sini, graf di sini dalam jam. Tapi soalan bagi dalam minit. Jadi, benda pertama tukarkan minit kepada jam. So, minit, kalau kita nak tukar kepada jam, kita perlu bahagi 60. So, di sini 90 minit cikgu bahagikan dengan 60. Jadi, cikgu dapat 1.5 jam. So, graf yang kita nak guna tu ada di sini. Kerana dia adalah daripada 0 hingga 1.5. Jadi, di sinilah graf yang kita nak cari. Sama juga seperti graf laju masa. Apabila kita nak mencari kadar perubahan laju, kita menggunakan graf yang condong. Jadi, sama juga pada graf jarak masa. Untuk kita mencari laju, dia hanya akan melibatkan graf yang condong sahaja. Kerana apa? Kerana graf yang condong ini akan berlaku laju, ada laju. Maksudnya, kenapa boleh ada laju, cikgu? Kerana di sini akan berlaku pergerakan kenderaan. Kereta sedang bergerak dari satu tempat ke satu tempat dan dari satu tempat ke satu tempat. So, jadi di sini akan berlaku laju. Cumanya, untuk pengetahuan kamu, apabila kamu kira laju, kamu akan dapat negatif. Tetapi untuk menulis jawapan akhir bagi laju, kita mesti buang negatif kerana laju kita tak boleh beri dia negatif. Berbeza pula dengan kadar perubahan laju. Kalau kamu tengok balik video cikgu yang sebelum ni tentang graf laju masa, kalau kita cari kadar perubahan laju, dia akan ada negatif dia dan kita perlu tulis negatif dia. Kenapa? Kerana negatif tu merujuk kepada nyah pecutan. Maksudnya laju dia telah dikurangkan. Dia telah memperlahankan kenderaan dia. Tetapi kalau laju ni kita just nak tahu dari satu tempat ke satu tempat tu berapa laju dia bawa kereta tu. Itu sebenarnya itu yang kita kena refer. Kita akan dapat negatif, tapi bila jawapan akhirnya kita takkan tulis negatif. Okey, so kita terus tengok kepada contoh kita. Dia nak kita cari laju dalam kilometer per jam kereta itu dan tempoh 90 minit pertama. Okey, so kalau 90 minit pertama dia adalah 1.5 jam. So, graf ni dari sini. So, start dia adalah daripada 140 km ke 200 km. Jadi, untuk kita nak mencari laju, okey, formula untuk kita mencari laju sama je macam mana kita nak cari kadar perubahan laju, di mana di sini berbezanya sedikit. Kita hanya perlu cari jarak 2 tolak dengan jarak yang pertama bahagi dengan masa. Okey, bahagi dengan tempoh masa. So, di sini jarak yang kedua ni adalah di sini. Yang cikgu tandakan warna biru. So, ini jarak 2 dan sini jarak 1. Kenapa cikgu kata jarak 1? Kerana dia start daripada 140 sampai ke 200 km. Jadi, jarak 2, 200 tolak dengan 140 bahagi dengan tempoh masa dia adalah 1.5 jam. Okey, kemudian bila kita tolak, kita akan dapat di sini 60 per dengan 1.5. Dan jawapan dia kita akan dapat 40 km per jam. Okey, so senang saja. Apa pun cari titik, sama saja macam kamu buat kadar perubahan laju. Titikkan yang mana starting, yang mana yang kedua. Kemudian yang kedua mesti tolak yang pertama. Yang ini pun sebenarnya sama je, 1.5 tolak 0. Jadi tetap dapat 1.5. Jadi untuk masa ni selalunya kita terus boleh ambil saja 1.5. Okey?
Okey, baik guys. Sekarang kita tengok pula soalan B. Soalan B dia minta nyatakan laju dalam kilometer per jam kereta itu dalam tempoh 60 minit yang terakhir. So, di manakah beradanya 60 minit yang terakhir? So, nak tahu 60 minit terakhir, tukar dulu kepada jam. Buat benda yang sama. 60 bahagi dengan 60. So, kita akan dapat 1 jam yang terakhir. So, di manakah 1 jam yang terakhir? Macam cikgu cakap kat kamu, graf dia mesti graf yang condong saja. Graf yang sengit. So, di sinilah. Okay. Jadi, kalau kita tengok pun di sini, 3 tolak 2 kan dapat 1 jam. So, di sini adalah 1 jam yang terakhir. Jadi, dalam 1 jam yang terakhir ni, kita nak cari dia punya laju. So, kita buat benda yang sama. Laju adalah jarak yang kedua tolak jarak yang pertama bahagi dengan tempoh masa. Okey, so jarak yang kedua kamu kena tengok betul-betul. Cikgu tu guna color lain, okey? So ini dia start. Maksudnya dia start jadi jarak pertama dan dia berakhir kat sini dia jadi jarak kedua. So jarak pertama di sini adalah 200, jarak kedua di sini adalah kosong sebab dia dah sampai tempat dia. Jadi kita gantikan jarak yang kedua sekarang adalah kosong tolak dengan 200 per dengan masa 1 jam. Masa tak apa sebab kita dah tolak tadi siap-siap kan. Okey, jadi di sini kita dapat negatif 200 per dengan 1 jam. Okey, so kalau kita bahagi kat sini kita akan dapat, so kita akan dapat 200 km per jam. So kalau penceritaan dia dekat sini tadi mula-mula daripada 140 ke 200 tu dia bawa dalam 40 km per jam je. Masa dia nak balik dia bawa laju 200 km per jam. Okey. So macam itulah cerita dia. Maksudnya daripada satu jarak ke jarak yang lagi satu tu berapa laju kenderaan yang kita bawa. Contohnya kalau cikgu bagi perumpamaan dalam kehidupan kamu, contoh kamu bawa kamu nak pergi melancong. Contohnya kamu nak pergi ke Kuala Lumpur. So dari Kedah kamu nak pergi ke Kuala Lumpur, kamu bawa kereta kamu dengan kelajuan 120 km per jam. Jadi kamu kena tengok berapa jarak dia. Daripada Kedah ke Kuala Lumpur berapa jarak dia dan berapa masa yang kamu ambil. Contohnya kamu nak pergi ke Kedah, kamu nak pergi ke Kuala Lumpur dalam tempoh 5 jam contohnya. 5 jam kamu bawa. Jadi kalau kata kamu pergi Kuala Lumpur tu 300 km, kamu bawa dengan 5 jam. So kat sini kamu akan dapat berapa? Berapa kelajuan kenderaan kamu yang perlu kamu bawa untuk kamu sampai dalam tempoh 5 jam. Okey, jadi kat sini kamu just perlu bawa 60 km per jam sahaja untuk kamu sampai dalam tempoh 5 jam daripada Kedah ke Kuala Lumpur. Contohnya macam itulah. Jadi kita sebenarnya kita boleh buat anggaran tu. Ini kita boleh apply dalam kehidupan kita. Maksudnya kita dah anggar, kita dah tahu dah. Okey, aku nak pergi satu tempat ni jarak dia berapa. Jadi aku nak sampai dalam pukul berapa. So berapa jam aku perlu. Jadi daripada situ kita ambil jarak bahagi dengan masa dan kita akan boleh tahu so berapa kelajuan kenderaan yang kita perlu bawa dan kita akan sampai gitu tepat pada masanya. Okey, tapi ini tak termasuklah dari segi kesesakan lalu lintas lah. Okey, baik, seterusnya kita tengok pada contoh yang kedua. Okey, dalam contoh kedua dia bagi rajah jarak masa menunjukkan pergerakan sebuah kereta dalam tempoh 2 jam. Nyatakan nilai V jika diberi laju kereta itu dalam tempoh 30 minit yang pertama ialah 80 km per jam. Okey, kalau kamu tengok di sini, kat sini sekarang ni masalah kita adalah kita tak ada jarak ni. Dia bagi V, tetapi dia dah bagi laju. Samalah macam kita umpamakan macam kita dah tahu laju tu dan kita nak tahu berapa jarak dia. Okey, jadi kalau dia nak dalam 30 minit pertama, so graf dia di sini. Okey, graf condong ni daripada 0 sampai 30, jadi di situ ada 30 minit yang pertama. Tetapi tolong bagi perhatian, tolong alert, kerana selalunya kita akan melakukan kesilapan dekat sini. Kalau kamu tengok laju yang dia bagi adalah per jam, jadi masa di sini minit, jadi perlu tukar dulu 30 bahagi dengan 60. So kita akan dapat di situ adalah 0.5 jam.
mesti tukar kepada jam kerana laju tu telah diberikan kepada per jam. Okey, so nak cari dia sekarang ni ialah nak cari laju untuk soalan A. Laju sama dengan jarak 2 tolak jarak 1 per dengan tempoh masa. Okey, so jarak 2 start sini, habis sini. So start merupakan jarak 1, kosong. Okey, J1. V ni adalah J2. So V tolak kosong per dengan 0.5. Itu tempoh masa dalam 30 minit. Jadi V per dengan 0.5 dan laju ni semua dia dah bagi 80, 80. So nak cari V, pindahkan 0.5 jadi 80 darab 0.5. So V sama dengan, bila kita darab kita dapat 40 kilometer. Jadi jarak di sini adalah 40 kilometer. Okey? Okey, sekarang kita pergi pula kepada soalan B. Okey. Soalan B minta apa? Hitung laju dalam kilometer per jam kereta itu dalam tempoh 15 minit terakhir. So 15 minit terakhir macam cikgu kata, graf dia mesti graf condong. Kalau graf yang sebelah sini dah digunakan, jadi 15 minit terakhir confirm dah di sini. Nak betul-betul confirm, ambil tolak ni dulu. 120 tolak 105. Jadi lepas kita tolak, kita akan dapat di sini adalah 15 minit. Okey, so kita dapat di sini 15 minit. Jadi kita akan guna graf ni lah. Kemudian kita nak cari laju. Pertama, laju dia nak dalam kilometer per jam. Kat sini cikgu, apabila cikgu semak kertas, cikgu selalu akan kenal pasti yang pelajar ni akan abaikan masa ni. Ingat, bila soalan nak kilometer per jam, jadi kalau pun graf tu bagi minit, kamu perlu tukarkan siap-siap kepada jam. So 15 bahagi dengan 60, kita dapat 0.25 jam. Okey, laju jarak 2 tolak jarak 1 per dengan tempoh masa. Okey, bahagi dengan tempoh masa. Kemudian jarak 2. Okey, tengok betul-betul. Kita start dari mana? Kita start dari point ni. Okey, so ini akan jadi jarak 1. Habis di sini. Sini akan jadi jarak 2. So jarak 1 adalah jawapan yang tadi kita dapat. 40, manakala jarak 2 adalah 25. Jadi 25 tolak 40 per dengan tempoh masa 0.25. Okey, bila kamu dah tolak, kamu akan dapat negatif. Okey, kamu akan dapat negatif 60 km per jam. Tapi laju kita tak boleh ukur dalam negatif. So, jadi kita akan tulis 60 km per jam. Okey, berbeza dengan kadar perubahan laju. Okey guys, so itu sahaja untuk kali ini. Jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Kita akan pergi pula kepada bagaimana kita nak menghitung purata laju. Jumpa lagi. Bye and Assalamualaikum.